Potong rambut dapat kawal darah tinggi. Uish, biar betul. Kira. Oh my god. Tengok pelik buku nota. Tak ada. Darah tinggi ni. Potong rambut dapat mengawal darah tinggi. Tak ada. Potong rambut dapat kawal darah tinggi. Jom. Assalamualaikum dan hai. Bertemu kembali dalam RH Studio. Kali ni aku nak bersembang dan mengupas mengenai topik potong rambut dapat mengawal darah tinggi. Statement ni dikeluarkan oleh seorang penyokong ahli politik yang terkenal kat Malaysia. Aku tak nak mention nama dia. So dalam tu dia cakap ada kajian daripada jurnal New England ni mengatakan macam tu. Aku rasa mungkin dia salah faham ataupun orang yang mengexplainkan kepada dia tu pun salah faham. Dalam kajian perubatan menunjukkan risiko darah tinggi ni lagi tinggi di dalam komuniti Black African American. So dalam artikel berkenaan dengan barbershop dapat kontrol darah tinggi ni, memang ada artikel tahun 2018 tak silap aku. Dalam artikel tu menyebut kedai barbershop African American ni akan ada kaunter untuk saring tekanan darah dan akan ada ubat diberikan kat situ juga. Sambil dia potong rambut, dapat potong dia punya tekanan darah. Sebab apa dia buat kat situ? Sebab golongan African American ni memang suka pergi dekat barbershop untuk potong rambut. Bila dia potong rambut tu dia akan rasa comfortable kat situ, dia selesa kat situ lah. Dan lagi satu sebab adalah African American ni dia tak percaya dengan sistem perubatan yang ada kat hospital. Dia lebih sanggup tak pergi ambil ubat dan mati sebab penyakit tu. Black African American ni pun dia tak percaya dengan white doctors lah. Sebab banyak kan doktor kat situ kan white people. So dia pun macam ada racist punya kind of thing going on lah kat situ. So doktor dekat hospital tu tak give up. So dia buat benda ni, buat inisiatif macam ni dekat barbershop, check tekanan darah dan bagi ubat. Dia share link artikel-artikel tu kat bawah ni. Aku boleh baca dalam link tu dengan lebih detail. Berbalik pada persoalan potong rambut dapat mengawal darah tinggi. Jawapannya ialah yes. Kalau ada doktor yang check tekanan darah dan bagi ubat kat situ. Itu kalau dalam kes sekarang ni potong rambut dapat kawal darah tinggi kat Malaysia ni tak ada lah. Sebab memang setakat sekarang tak ada lagi servis cek tekanan darah dekat dalam kedai barbershop. Kalau ada, dia ada doktor dan bagi-bagi ubat, barulah kita boleh kata potong rambut tu dapat kawal tekanan darah. Apa tu darah tinggi? Darah tinggi ni apabila tekanan darah kita tu lebih daripada 140 systolic dan diastolic dia tu lebih daripada 100. So 140 dan 100. Systolic ni maksudnya tekanan darah bila keluar daripada jantung. Diastolic ni lajuan darah untuk kembali ke jantung. Okay, untuk normal tekanan darah, generally speaking kita ambil 120/80. Tapi kita tak adalah target ke semua 120. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tak ada range dia yang kita boleh terima. Okay, kalau umur pula lebih ke apa semua, kita akan ada individual target untuk tekanan darah dia tu lah. Kita tak adalah target normal 120/80. Untuk darah tinggi tadi, klasifikasi dia tu yang aku cakap 140 dengan 100 tu secara general untuk pengetahuan hampa saja. Tapi dalam perubatan ni dia ada stage dia ada dia punya level dia. Maknanya ada stage 1, stage 2, stage 3. Tapi kalau aku nak cerita tu detail, tak perlu kot. Untuk apa? Just hampa tahu bacaan dia 140/100 tu adalah darah tinggi. Apa risiko untuk dapat darah tinggi ni? Risiko dia adalah ada dua jenis risiko. Risiko yang boleh diubah dan risiko yang tak boleh diubah. Modified dan non-modified. Modified ni contoh dia macam lifestyle hampa lah. Cara hampa merokok ke, hampa suka makan yang masin, telur masin, ikan masin, semua tu masin-masin lah basically. Minum air laut ke, aku tak tahu lah. Lepas tu tak suka exercise. So benda-benda ni dalam modified classification, maknanya boleh diubah ikut pesakit tu lah kalau dia nak buat ke tak. And then lagi satu non-modified ni antara yang tak boleh diubah, contoh ni macam umur, family history, maknanya sejarah keluarga dia tu ada darah tinggi, ada kencing manis, ada kolesterol ke sebagainya dalam keluarga dia tu. Ini benda yang tak boleh diubah lah, memang dah ada dalam sejarah keluarga. Lagi ada background sejarah penyakit-penyakit lain lah, macam mungkin ada masalah bawah pinggang, sakit jantung, sebagainya lah. Itu risiko-risiko untuk dapat darah tinggi. Dan darah tinggi ni pula dia ada jenis-jenisnya.
primary dengan secondary hypertension. So kalau primary hypertension ataupun essential hypertension ni, dia tak ada sebab. Maknanya tanpa sebab dia ada darah tinggi. Dan yang ni berlaku mostly dalam 80 ke 90% daripada populasi. And then lagi satu sebab secondary hypertension ni, dia ada penyebab. Contohnya mungkin dia ada masalah bawah pinggang, dia mungkin ada masalah jantung, dia mungkin ada masalah kolesterol ataupun ada masalah endokrin. So yang ni jenis yang kedua. Okay, kalau orang tu kita suspect ada darah tinggi, kita tak ada kata dia terus darah tinggi. Kalau bacaan dia 140 sekali je tak, kita akan cek EOD BP. Maknanya kita akan cek tekanan darah dia tu selang sehari. Tengok monitor dalam seminggu ke 2 minggu, dan kita akan tengok dia punya bacaan dia tu. Kalau persistently lebih daripada 140/100, kita akan cakap dia ada darah tinggi dan kita akan mulakan ubat. Ataupun kita akan advise dengan therapeutic lifestyle modification. Dia kena mengubah dia punya gaya hidup, kurangkan benda masin, kurangkan makan ikan masin, telur masin, minum air laut atau kena exercise, berhenti merokok. Ini benda-benda yang dia boleh ubah lah. Yang cakap-cakap tadi lah pasal faktor-faktor risiko dia tu, yang modified dengan non-modified. Yang non-modified ni kita tak boleh buat apa lah, itu dia kena terima je lah, kodok dan qadar. Dan memang dalam keluarga dia ada darah tinggi, dah memang dia sendiri tu pun dah ada masalah bawah pinggang, jantung, semua tu memang dah ada. So benda yang kita tak boleh ubah, kita tak boleh ubah. Yang benda yang kita boleh ubah, kita control, yes, you can proceed with that. Okay, untuk ubat darah tinggi ni kita ada banyak jenis lah. Cukup aku tak perlu nak explain lebih detail. Kalau aku cerita detail pun takkan nak pergi beli ubat sembarangan je. Aku kena jumpa doktor untuk ambil ubat. Okay, kita ada berbagai jenis ubat lah. Kita ada ACE inhibitor, kita ada RBS, kita ada beta blocker, kita ada calcium channel blocker dan sebagainya. Ada banyak lagi. So itu jenis-jenis ubat lah. Kalau aku nak explain one by one sampai esok pun tak habis. Dah jadi kelas ni, dah jadi lecture, bukan video ilmiah yang pendek. Okey lah, sampai sini saja perkongsian aku untuk kali ni. Kalau ada apa-apa persoalan atau apa-apa kecaman atau komen-komen yang memberansangkan, boleh komen kat bawah. Dan siapa-siapa yang tak subscribe lagi channel RH Studio, boleh tekan subscribe button kat bawah dan tekan butang bell. InsyaAllah kita akan selalu update video-video yang terbaru dari masa ke semasa, supaya kita terupdate selalu dengan ubat, dengan ilmu-ilmu perubatan. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kepada semua yang support RH Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.